Sinopsis cerpen Baut. Cerpen Baut mengisahkan hubungan yang akrab antara Beluntung dengan dua ekor haiwan peliharaannya, Tuyok yang merupakan seekor kerbau dan Baut yang merupakan seekor kambing. Cerita bermula apabila pada satu petang, hujan lebat telah turun di kampung Beluntung menyebabkan air Sungai Layung telah melepasi paras tebing dan menenggelamkan rumput-rumput di halaman rumah Beluntung yang terletak berhampiran sungai itu. Keadaan ini mengundang keresahan di jiwa Beluntung kerana memikirkan keselamatan nyawa dua ekor haiwan peliharaannya, Tuyok dan Baut. Dalam keadaan hujan yang lebat dan angin yang kencang, Beluntung turun dari rumah untuk mencari dan menyelamatkan haiwan-haiwan peliharaannya itu daripada mati lemas, walaupun tindakannya itu dilarang oleh ibunya. Namun, dia berasa kecewa apabila pencariannya itu tidak berhasil. Keesokan harinya, pada awal-awal pagi, Beluntung telah turun ke tanah mencari haiwan-haiwan peliharaannya berbekalkan lampu suluh. Namun, Beluntung berasa sedih kerana dia masih gagal menemukan haiwannya itu dan menyangkakan haiwannya itu telah mati lemas. Setelah dia selesai membasuh kakinya di sungai, dia akhirnya menemukan haiwan-haiwan peliharaannya itu berdekatan dengan pokok nangka yang rimbun. Beluntung berusaha memanaskan badan kambingnya Baut yang kesejukan dengan menyalakan unggun api dan memberikan kambingnya itu makan pucuk ubi kayu. Akhirnya, kambingnya dapat diselamatkan daripada mati kesejukan. Beluntung menggunakan khidmat kerbaunya Tuyok yang ditungganginya setiap hari untuk ke sekolah. Dia terpaksa menggunakan khidmat kerbaunya untuk meredah air sungai yang dalam. Sesampainya di sekolah, Beluntung akan menambat kerbaunya Tuyok pada pohon kelapa di halaman sekolahnya. Beluntung gigih ke sekolah, memandangkan dia akan menghadapi peperiksaan darjah 6 yang tinggal 2 bulan sahaja lagi. Beluntung tekun belajar, tak kala Cikgu Rambayut mengajarkan mata pelajaran ilmu alam di kelasnya. Sewaktu rehat, Beluntung akan pergi mendapatkan kerbaunya Tuyok yang tertambat pada pohon kelapa. Beluntung sering menjadi bahan ejekan kawan-kawannya seperti Basil kerana tindakannya membawa kerbau yang ditungganginya Tuyok ke sekolah. Beluntung tidak mengendahkan usikan dan ejekan kawan-kawannya kerana sememangnya dia amat memerlukan khidmat kerbaunya untuk membawanya ke sekolah disebabkan jalan berlumpur dan beberapa batang sungai perlu diharungi. Seperti biasa, suatu pagi, dalam keadaan masih hujan dan renyai-renyai, Beluntung tekad ke sekolah dengan menunggang kerbaunya Tuyok dengan memakai baju hujan. Tetapi pada kali ini, kambingnya Baut turut mengekorinya hingga ke sekolah walaupun terpaksa meredah hujan yang lebat dan mengharungi air sungai. Kegigihan Baut menyuntik suatu semangat pada Beluntung untuk belajar bersungguh-sungguh demi peperiksaan darjah 6 yang kian hampir. Pada waktu rehat, Beluntung menuju ke tempat Baut dan Tuyok ditambat. Namun, dia melihat kambingnya telah tiada. Rupa-rupanya, kambingnya telah masuk ke dalam bilik darjahnya sehingga menyebabkan dia diusik lagi oleh kawan-kawan sekelasnya. Beluntung menambat kambingnya Baut pada sebatang pohon. Ketika di dalam kelas, Beluntung mendengar suara kerbaunya menguak dan disusuli dengan suara kambingnya. Dia menyangkakan kerbaunya diganggu oleh anjing, tetapi sangkaannya meleset apabila dia mendapati leher kerbaunya telah terjerut tali. Setelah membuka ikatan tali yang melilit leher Tuyok, Beluntung kembali ke kelasnya. Beluntung berasa kesabarannya tercabar apabila Basil telah membuang buku-bukunya ke lantai. Berlaku pertengkaran kecil antara mereka. Cikgu Rambuyat meminta Basil memungut buku Beluntung semula dan memohon maaf. Beluntung tidak mahu berkelahi dengan Basil kerana dia bertekad untuk fokus dalam pelajarannya dan menjadi salah seorang pelajar terbaik di SRK Timbang Pasir.
Pada suatu pagi, Beruntung telah menyertai pesta lumba kerbau peringkat Kampung Layong. Dia menunggangi Tuyok ketika menyertai perlumbaan itu. Dia berjaya memenangi perlumbaan itu dengan memperoleh hadiah sebanyak RM10. Dia memutuskan untuk membeli seekor kambing lain dengan menggunakan wang kemenangannya itu supaya kambingnya Baut mempunyai kawan. Sebelum dia pergi ke pesta lumba kerbau, bapanya berpesan kepadanya agar menambat Baut pada pohon nangka. Pagi itu, bapa dan ibunya tidak turut pergi ke pesta itu hingga mengundang pertanyaan di hati Beruntung. Beruntung mengenang kembali peristiwa yang berlaku pada seminggu yang lalu. Bapanya berasa amat girang apabila Beruntung berjaya lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan darjah 6. Lebih membanggakan bapanya, hanya 2 orang anak kampung Layong yang mempunyai sijil darjah 6, tetapi mereka sekadar lulus sahaja berbanding dengan Beruntung yang lulus dengan cemerlang. Beruntung turut teringat akan kata-kata bapanya perihal dirinya boleh menjadi seorang guru apabila besar kelak. Beruntung berasa hairan apabila melihat banyak orang kampung berada di rumahnya dan di sungai berhampiran dengan rumahnya selepas dia pulang dari pesta lumba kerbau. Beruntung mencari ibunya di dapur dan mendapati ibunya sedang memasak sambil tertawa riang bersama jiran. Selepas memeluk ibunya, dia mencari bapanya dan mendapati bapanya duduk tenang sahaja sambil sesekali tergelak mendengar perbualan rakan-rakannya di halaman rumah. Beruntung tersenyum apabila bapanya memaklumkan kehadiran ramai orang kampung ke rumah mereka kerana bapanya akan mengadakan kenduri kesyukuran. Namun begitu, Beruntung terkejut hingga menyebabkan dia tersungkur dan pengsan buat seketika akibat tersadung tunggul kayu sewaktu berlari mendapatkan kambingnya Baut sudah disembelih untuk dijadikan lauk kenduri bagi meraihkan kejayaan cemerlangnya dalam peperiksaan darjah 6. Beruntung menangis apabila kambing peliharaannya yang dianggap sebagai sahabat baiknya itu telah mati disembelih. Orang kampung memujuk Beruntung. Begitu juga dengan bapanya yang memeluk Beruntung dan berasa kesal atas tindakannya yang tidak berbincang lebih dahulu dengan anaknya itu. Demikianlah kisah Cerpen Baut.